Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu. Tak ada kelas. Kawan-kawan saya pun kebanyakannya tak ada kat hostel. Sahabat yang selalu bersama pun hari ini mereka ke Paris. Saya taklah pergi ke sana. Satu, dah pernah pergi ke sana. Yang keduanya nak kena jaga bajet juga kan. Jadi tak tahu nak buat apa. Saya ambil kereta api daripada Helsinki menuju ke utara. Sekarang ni berhenti dekat bandar Tampere. Lebih kurang dalam 2 jam perjalanan daripada Helsinki. Kebetulan kat situ tadi saya ada terjumpa restoran Malaysia. Alhamdulillah, 2 minggu kelas telah berlalu. Banyak sebenarnya perkara yang telah dibincangkan di dalam kelas, merangkumi topik berkaitan dengan kurikulum, silibus, pedagogi, begitu juga dengan administration pendidikan di Finland ini. Tak dilupakan juga aspek yang berkaitan dengan multiculturalism, kerana ia merupakan satu cabaran yang baru. Menarik juga sebab di Finland ni sebenarnya bukan hanya wajah-wajah bangsa yang pelbagai baru datang ke Finland, tapi sebenarnya boleh dikatakan pada masa ini banyak benda yang bersifat baru, termasuklah dari segi pakaian, design, fashion dan terutamanya makanan. Jadi orang di Finland umumnya dalam 20 tahun yang terakhir ini berada dalam suasana mereka sepertinya baru mengenal banyak benda baru yang muncul dalam kehidupan mereka, dan mereka masih lagi di peringkat menyesuaikan diri, membangunkan polisi. Tetapi apa yang menarik perhatian saya ialah kerana di Finland ini perkara-perkara yang kita anggap sebagai kecil di sekolah tetap diberi perhatian dari segi nak membolehkan ia dibuat ataupun tidak. Ianya mestilah comply, mematuhi prinsip-prinsip utama yang diletakkan di dalam perlembagaan negara. Sebagai contohnya, di bandar Tampere yang saya sedang berada ni, munisipalitinya telah memperkenalkan peperiksaan placement untuk pelajar-pelajar yang bercadang mengambil program bahasa Inggeris, Jerman dan juga Perancis bagi pelajar prasekolah. Dan walaupun ia berada dalam tanggungjawab dan hak munisipaliti, tetapi tindakan tersebut menerima kritikan daripada banyak pihak, sebab peperiksaan tersebut dianggap telah menyebabkan pelajar-pelajar ni, murid-murid prasekolah ni, bila mereka nak masuk dalam program tersebut, mereka telah mereka telah diklasifikasikan mengikut kompetensi, dan ini bercanggah dengan prinsip equity, kesaksamaan yang berada dalam perlembagaan Finland. Begitu juga apabila kerajaan pada masa ini konservatif mahu mengenakan yuran kepada pelajar-pelajar antarabangsa di universiti-universiti di Finland, mereka tak boleh melakukannya kerana mereka perlu terlebih dahulu memenangi majoriti yang cukup untuk mengubah klausa di dalam perlembagaan, barulah perkara tersebut dapat dibuat. Jadi ini memberikan banyak pelajaran kepada saya dari segi kepatuhan penggubal polisi, pembuat dasar di pelbagai peringkat pada menghormati peraturan negara, dan ini membolehkan sebuah negara itu berada dalam keadaan yang stabil dan mudah untuk kita berurusan dengannya, kerana orang ramai bertindak mengikut apa yang sepatutnya mengikut undang-undang. Itu secara umum, saya tidak exaggerate, tapi itu lebih kurang beberapa perkara yang saya dapati menarik perhatian. Begitu juga dengan aspek kalau boleh saya katakan dari segi mempromosikan kreativiti di dalam problem solving
di sekolah-sekolah juga, yang mana Finland juga menghadapi fenomena di mana anak muda generasi native digital ni tidak, walaupun tak semestinya kerana penggunaan alat-alat digital itu, tapi maknanya generasi yang ada pada hari ini juga mengalami perubahan, kemerosotan yang agak ketara dari segi kebolehan mereka untuk menafsirkan permasalahan persekitaran mereka dan seterusnya bertindak seperti yang sewajarnya. Elemen-elemen macam masalah common sense dan yang seumpama dengannya tu juga dihadapi oleh masyarakat di sini. Jadi kerajaan mengambil pelbagai langkah untuk mendinamikkan, mengekalkan dinamisme di dalam operasi di sekolah dan juga di dalam kelas, supaya objektif pembelajaran itu tercapai. Di antaranya ialah seperti yang disebutkan oleh Profesor dalam kelas malam, secara prinsipnya Finland tidak melihat keutamaan yang tinggi pada pelajar-pelajar menguasai fakta yang banyak, tetapi apa yang lebih penting dalam pembelajaran di sekolah ialah knowing how to know, tahu macam mana nak tahu. Jadi guru-guru walaupun masih ramai sebenarnya yang bersikap agak konservatif dan lebih selesa untuk menggunakan buku teks, saya tanya faktor lah, maknanya kenapa nak guna buku teks tu, nak senang ke? Kata Profesor, tidak semestinya kerana itu lebih senang, tetapi kalau guna buku teks tu mereka rasa lebih selamat. Maknanya kalau nak dipersalahkan ke, maknanya benda ni ada kat dalam buku kan. Jadi walaupun masih agak kita kata guru-guru di sini agak masih banyak yang konservatif dari segi pembelajarannya, tetapi perubahan itu ada, dan kerajaan ataupun Teachers Education Department di University of Helsinki memainkan peranan yang aktif dari segi meyakinkan para guru untuk bertoleransi dengan the function of content. Maknanya jangan susah hati silibus tak habis ke, banyak benda yang nak diajar, sebab tak penting untuk budak-budak tahu macam-macam benda semasa di sekolah. Lepas mereka keluar daripada sekolah, banyak je benda yang mereka dah pernah tahu masa di sekolah dah tak pakai dah dalam kehidupan. Tetapi apa yang perlu dicapai dalam proses pembelajaran di sekolah ialah para pelajar ni mestilah tahu macam mana untuk tahu, dan mereka mempunyai kemahuan untuk tahu, dan itu perlu dicapai melalui aktiviti-aktiviti yang berorientasikan problem solving di dalam kelas. Begitu juga Profesor ada menyebutkan bahawa bukanlah kerajaan Finland mahu menghapuskan sepenuhnya subjek dan menggantikannya dengan integrated problem based learning, inter-subject interdiscipline problem based learning, PBL, seperti yang dilaporkan di dalam banyak portal berita pendidikan dalam akhbar yang saya juga pernah baca sebelum saya datang ke sini. Tetapi apa yang kerajaan buat ialah memperkenalkan beberapa subjek, dan setiap pelajar mesti ada sekurang-kurangnya portion tertentu yang mana mereka belajar di dalam segmen berkenaan secara problem based learning dan inter subject. Dan masih ada isu yang sama, cabaran yang sama, iaitu Finland ada kekhawatiran kerana guru-guru tidak dilatih dan tidak sepenuhnya bersedia untuk hal tersebut. Namun ia bukanlah satu perkara yang mustahil, kerana dengan kualiti guru yang baik di sekolah-sekolah di sini, mereka boleh beradaptasi dengan perubahan dan ada kesediaan untuk menyambut saranan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan, khususnya di Department of Teachers Education di University of Helsinki. Itu antara beberapa perkara lah. Sekarang ni walaupun nampak panas terik, tapi sebenarnya angin agak sejuk. Saya bercadang nak jalan ke utara sikit, tapi tak pasti, rasa macam pakaian tak sesuai, pakai baju tangan pendek. Angin kat sini sejuk. Tengoklah keadaan macam mana. Kalau tak izinkan, saya patah balik lah ke Helsinki semula.
Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang mengikuti wacana daripada Finland ini. Ini siri yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.